Dan kita ambil prinsip yang seterusnya. Bila sebut tentang hijrah, tuan-puan sekalian, agak-agak hijrah apa yang paling penting? Nak hijrah apa? Kadang-kadang ada orang baiki bukan baiki apa? Baiki fizikal. Ya, dia baiki image luar semata-mata. Dan dia sanggup spend pelaburan untuk baiki image luar ribu-ribu, tapi tidak sanggup untuk baiki ada satu benda yang lebih penting daripada itu. Betul kan tuan-puan? Apa yang kita nak hijrahkan ialah hijrah hati, qalbun salim, hati yang bersih. Tak ada nilai apa kalau hati tak bersih. Tidak ada nilai apa kalau hati tak bersih. Bersihkan hati. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Seperti mana Allah telah mengutuskan Nabi di kalangan kamu, kama arsalna fikum rasula. Apa tugas Nabi, tuan-puan sekalian? Yatlu alaikum ayatina. Nabi bacakan ayat-ayat Allah. Nabi bacakan ayat-ayat Allah untuk kita tadabbur, ambil perhatian. Wa yuzakkikum, bersihkan kamu, cucikan kamu. Ya, nak bagi tahu sampai Allah utus Nabi untuk ajar agar kita dibersihkan. Kita nak bersih-bersih, nak cuci-cuci ni tuan-puan, kena ikut Nabi, kena rujuk Nabi, kena bersama dengan panduan daripada Nabi SAW. Ke boleh cuci-cuci sendiri je? Ya? Tak tuan-puan. Bayangkan keperluan kita kepada qalbun salim, hati yang bersih. Sebut tentang hijrah, kita tengok betul-betul cerita hijrah Nabi SAW. Nabi hijrah daripada mana ke mana tuan-puan? Daripada Mekah ke Madinah, ya. Sekarang Nabi dah hijrah lah. Ni cerita ni kita ambil Nabi dah hijrah dah, dekat Madinah dah. Apa yang berlaku tuan-puan bila Nabi nak lantik pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, pendakwah-pendakwah, ketua-ketua pendakwah nak dihantar ke banyak delegasi-delegasi, ya. Ada satu perkara yang harus kita lihat berkait dengan kualiti jiwa, kualiti hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui kualiti jiwa orang-orang muhajirin. Orang muhajirin siapa dia? Yang bersama hijrah daripada Mekah ke Madinah. Agak-agak terbukti tak hati mereka? Terbukti. Kecuali ada seorang dua yang ada mulut-mulut cakap, dia tu hijrah bukan sebab Allah dan Rasul, dia tu hijrah sebab tunang dia. Yang itu dah diselesaikan dengan Nabi menyebut sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Tapi sebahagian besar yang lain-lain sudah benar-benar kelihatan bukti keimanannya tuan-puan, bukti hatinya. Apa buktinya? Mereka sanggup berhijrah dengan Nabi. Mereka tinggal segala-galanya tuan-puan dekat tanah air yang mereka sangat sayang. Tinggal semua. Harta pun tak mampu nak bawa. Rumah-rumah mereka tinggal. Kemudian kafir Quraisy ambil, lelong, jual sesama mereka tuan-puan. Jadi Nabi tahu tuan-puan kualiti iman, hati, qalb orang-orang muhajirin. Tetapi nak ditunjukkan kepada ummah bagaimana pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak dilihat jiwa orang-orang Ansar. Ni orang Ansar ni baru jumpa. Kan kalau dah lama lebih kenal jiwa dia, hati dia. Macam kita lah tuan-puan. Ini kita kenal-kenal macam ni je. Yang lebih kenal lagi, jom
Ya, duduk dengan ustazah seminggu. Nak duduk dengan ustazah seminggu, nanti akan lebih kenal ustazah macam mana. Orang kuat makan rupanya ustazah tu, dia kata. Dia akan keluar lah bila dah duduk sekali. Ya. Jadi sekarang orang-orang Ansar, memang orang Ansar sangat teruja nak sambut Nabi. Teruja sangat. Allahu Akbar. Masing-masing ni memanjat bukit, gunung, bangunan, pokok-pokok, nak duduk ke atas pucuk tu. Sebab apa? Nak jadi orang paling tinggi sekali biar boleh tengok. Jadi orang pertama tengok rombongan Nabi SAW masuk ke Madinah. Tetapi tuan-puan sekalian, itu tidak memadai. Apa yang berlaku ialah Nabi SAW bila malam, tuan-puan, ketika semua orang lain tidur, Nabi keluar. Nabi keluar. Nabi mencari rumah-rumah Ansar. Nabi letakkan telinga Nabi yang mulia, tuan-puan, di luar dinding rumah Ansar. Bila Nabi letak telinga Nabi di luar dinding rumah Ansar, Nabi mendengar tuan rumah Ansar sedang baca Quran. Baca Quran, menangis, baca Quran, menangis. Nabi pergi ke rumah Ansar yang lain, tuan-puan, letakkan telinga Nabi. Nabi mendengar tuan rumah Ansar sedang berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampunkan aku. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosaku kecuali Engkau? Nabi letak telinga di luar rumah Ansar. Nabi dengar dalam rumah itu orang Ansar tahajud, solat, berzikir, munajat, menangis di hadapan Allah. Subhanallah. Kemudian esok lusa, nama-nama inilah yang Nabi pilih sebagai ketua. Nama-nama inilah yang Nabi pilih untuk diberikan amanah. Apa tujuannya, tuan-puan sekalian? Sebab nak cek hati masing-masing. Masakan amanah nak diberikan kepada orang yang hatinya busuk. Masakan amanah nak diberikan kepada orang yang hatinya kotor. Ini amanah harus diberikan kepada yang qalbun salim, hati bersih. Seolah-olah nak tunjuk, tuan-puan, pendekatan, nak nilai bersih tak bersih hati sangat terkait dengan aktiviti kita, dengan sikap kita, dengan rutin kita pada waktu orang lain semua tidur, waktu malam. Sangat terkait. Kita selalulah kan, sekarang kan kita kata kalaulah Nabi bersama kita, kan? Ada lagunya kan, nasyidnya. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah bersama-sama kita ini ada Habib, ada apa dia? Ada kekasih hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustazah terbayang begini, tuan-puan. Nabi letakkan telinga Nabi yang mulia di luar rumah kita. Apa yang Nabi dengar? Nabi dengar apa, tuan-puan? Berdengkur. Tak tahu ni jantan betina yang berdengkur ni sama kuat ni. Dia tak tahu ni isteri yang berdengkur ke suami berdengkur. Dia berlawan tu sama kuat. Dengan anak lagi 5,5 berdengkur lagi, berlawan. Betul tak, tuan-puan? Kalau Nabi, yang kita selalu guna kalau Nabi bersama kita, cubalah letak Nabi pergi tengok rumah kita. Tengok apa yang orang mengaku beriman ni buat malam-malam. Mengaku beriman, ceramah sana sini, pergi dengar ceramah sana sini, selalu rasa diri lebih baik daripada orang lain. Mari sekarang kita tengok apa dia buat waktu malam. Mari kita tengok apa berlaku 1/3 malam, 2/3 malam. Harus yang Nabi dengar mungkin boleh jadi hanya dengkuran. Sampai kiamat nama kita tak pernah naik, tuan-puan. Tak pernah jadi orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.